Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambung lagi macam biasa minggu ni dengan alamatul Syekh Alam Syukri. Syekh apa Syekh Syukri kita. Alam apa? Doa. Amin. Amin. Aku tak tahu 2-3 hari ni aku kehilangan suara. Nyanyi kuat sangat. Aku tak nyanyi, Tak aku nyanyi. jenis tak menyanyi. Ya. Tengah malam kot aku menyanyi. Tak tahulah. Nyanyi tanpa Feeling. Nyanyi tanpa sedar. Nyanyi tanpa sedar. Bahaya. Aku dah kerja kedai makan kan. Buat batuk ni orang concern Kena pakai mask. Lagi kes makin meningkat corona naik sekarang ni. Corona. Hari ni berapa? Hari ni tak tengok pula. Hari ni aku tak tengok. Tapi semalam 13. Sebelum tu 21. 23. 23. Oh, naik. Tak tahulah ni nak dekat Raya Haji dah ni. Kan katanya kalau naik angka 3 angka kan akan PKP balik. PKP balik. Lockdown balik. Ni nak dekat Raya Haji ni. Pesanan dari kita orang ni, Pesanan awam. jagalah kan. Please lah weh. Jaga SOP Jaga SOP di tolong. tempat awam. Aku pun baru kerja 2 minggu kot. Aku Tolong hari lah, Sabtu baru mula berniaga kot. Tolong lah kan. Tolong lah. Kita tak mampu dah lah nak PKP balik, tak mampu dah lah. Kerajaan pun tak mampu nak bantu selama-lamanya. Kerajaan pun tak Elah, berapa banyak sangat aset kerajaan kan. Tak tahulah berapa, tapi mesti dia bukan infinite. Kan? Dia mesti akan habis. Masih berkurang je. Tak ada benda yang infinite lah. Sambung lagi kita baca buku Wahai Penuntut Ilmu Abu Mutmainnah Sulaiman Roslan. Cetakan. Siapa je yang cetak? Siapa yang terbitkan? Tak ada. Kat muka depan tak ada tulis . Sepatutnya ada kan. Selalunya kat muka depan tulis Santai Ilmu Publication. Santai Ilmu Publication. Boleh lah kalau nak dapatkan buku, boleh dapatkan melalui kita orang. Link ada kat bawah. Macam biasa, sebelum mula, like, share dan subscribe. Sekarang Dah berapa subscriber? subscriber sekarang setakat ni 20. Alhamdulillah. Tambah 3 daripada yang kali terakhir aku tengok 17. 3 Tambah 3. Tambah juga. Tambahlah juga sikit-sikit. Kena buat ni apa special 100 subscriber. Kita nak bagi special apa? Face reveal. Face reveal. Face Siapa reveal. nak tengok? Yelah, mana lah orang tahu siapa Zahar Syukri ni. Mandai-mandai Siapa je, yang sembang-sembang Retinya sembang je. Tak tahu belajar kat mana apa. Siapa juga ni kan. Nak bagi apa? Kita bukan ada. Tak adalah buat face reveal lah. Oh, face reveal. Okay. Nanti kita buat. Kalau dapat 100 subscribers, kita buat sesi khas. Sesi khas Q&A. Q&A ke. Q&A lah. Q&A. Q&A. Boleh. Syekh dah cakap dah 100 subscriber kita buat Q&A face reveal. Cepat-cepatlah 100 subscriber. Muka surat hari ni muka surat 31. Nasihat keempat. Kata penulis, nasihat keempat, bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Wahai penuntut ilmu, bersungguh-sungguhlah dalam menuntut ilmu. Kerana sesungguhnya ilmu ini tidaklah dapat diraih dengan badan yang bersenang lenang. Hisham ad-Dimashqi, yakni guru Imam Bukhari, beliau berasal dari Damsyik. Kita ambil nama, walaupun dekat situ dah tulis Damaskus, kita ambil Damsyik. Sewaktu beliau pergi belajar dengan Imam Malik di Madinah, ayah beliau sanggup berkorban
menjual rumah. Apabila sampai di majlis Imam Malik, beliau ada membuat satu kesalahan kecil dan dengannya menyebabkan beliau dihukum, iaitu dipukul oleh pembantu Imam Malik atas arahan Imam Malik sebanyak 15 kali pukulan. Hisham tidak berpuas hati dengan hukuman tersebut dan beliau merupakan seorang yang berani. Lalu beliau pun pergi berjumpa dengan Imam Malik dan berkata, engkau telah menzalimi aku, memberi hukuman dengan 15 kali Yang pukulan. Hisham tadi guru Imam Bukhari yang cakap. Ya. Oh, okay. Memberi hukuman dengan 15 kali pukulan tanpa alasan yang jelas dan tidak sepatutnya. Dengan kesalahan kecil yang aku lakukan, aku tidak halalkan perbuatan engkau. Lalu Imam Malik berkata, kalau begitu apa kafarahnya untuk menebus kesalahan itu? Hisham menjawab, kafarahnya ialah engkau harus mengajarkan aku 15 hadis. Imam Malik bersetuju lalu mengajarkan Hisham sebanyak 15 hadis. Setelah selesai mengajarkan Hisham 15 hadis, Imam Malik lalu menyuruh Hisham pulang. Namun Hisham tidak ingin dan berkata kepada Imam Malik, wahai Imam Malik, silakan pukullah lagi aku dan ajarkan aku hadis lagi. Lalu Imam Malik tertawa. Minta kafarah, ajar 15 hadis. Orang lain pukul 15 kali. Pukul 5 kali tak pun. Nanti rugi sini berapa? 1,000. 15,000. 5,000 Satu kali pukul 1,000. Ini minta belajar pula. Minta lah tu, minta lagi pukul. Minta pukul lagi tu. Ni nak menunjuk kesungguhan lah. Orang dulu. Orang dulu kira kalau penuntut ilmu dulu, demi kesungguhan tu memang itulah nampak dia nak menuntut ilmu betul lah. Memanglah nampaklah kesungguhan. Imam Malik kat mana? Imam Malik Madinah. Madinah. Hisham ni, Hisham Dimashqi ni, Damsyik. Pergi Madinah. Damsyik kat mana? Area mana? Syria lah. Syria. Tak tahu, sorry. Pergi Madinah. Orang sekarang dari Damsyik nak pergi Madinah tu tekan call je. Nampak ah. Tapi itulah, orang sekarang tak macam dulu lah. Kata penulis, lihatlah kesungguhan dan kuatnya niat Hisham ini dalam menuntut ilmu. Beginilah sikap yang harus ada pada setiap diri penuntut ilmu. Ilmu tidak akan diraih dengan berhasil sehingga kita pernah merasakan kemiskinan pada saat mempelajarinya, kata Imam Malik. Betul tu. Orang nak belajar ni kena banyak duit. Banyak duit Kena banyak duit. Banyak Banyak guna pembelajaran baik pembelajaran lah. Kalau macam dulu mungkin dari segi pembelajaran perjalanan lah kan, beli barang Tak juga. Dulu kitab mahal tu. kita dulu kan. Zaman dah ada kitab-kitab tu lah. Cerita Tafsir Ibn Katsir kan. Tafsir Ibn Katsir ni orang kata, kalau lah kena jual rumah, beli Tafsir Ibn Katsir. Nak beli Tafsir Ibn Katsir zaman dulu. Taraf harga sebuah rumah tu. Okay. Tafsir Ibn Katsir sekarang kalau terjemahan pun 600 lebih macam tu lah. 600 lebih Ya. 600 lebih. Yang 10 jilid Indonesia tu 600 lebih. Oh ya. Kalau yang terjemahan 600 lebih, kalau yang Arabnya dalam 400 lah. 4 jilid macam tu 400 lah. 15 jilid. Alah pun tengok sekarang lah, PT orang belajar kan pakai PT-PT kan. Kena berhutang pula. Itu cerita lain lah. Belajar dengan berhutang ni cerita lain lah. Kita tak nak cerita sekarang. Kata penulis, Abu Ali Muhammad merupakan murid kepada imam besar dalam ilmu nahwu, iaitu Sibawayh. Beliau mendapat gelaran kutrub daripada gurunya, iaitu Sibawayh. Hal ini kerana setiap hari sebelum masuk waktu subuh, beliau akan menunggu di hadapan rumah Sibawayh dan bersama-sama Sibawayh berjalan menuju ke masjid. Waktu subuh Subuh. Bukan zuhur, bukan duha. Subuh. Dalam perjalanan tersebut, beliau turut mengambil kesempatan untuk menuntut ilmu bersama Sibawayh dan bertanyakan pelbagai persoalan-persoalan kepada gurunya. Hal ini menyebabkan dia diberi gelaran sebagai kutrub, iaitu sejenis haiwan yang hanya keluar pada malam hari, khususnya di tengah malam menjelang subuh, seperti kelip-kelip. Kata Sibawayh kepada anak muridnya, anta
Kutrubul Lail. Kutrubul Lail. Kira dia ambil masa berjalan dengan si Bawai tu dia ambil ilmu. Dia paling awal masuk kelas lah, itu senang cerita. Paling awal cedok ilmu hari tu. Si Bawai buka kelas pukul 8, dia sebelum subuh dah tunggu Pukul lah. 6 kan. Kalau kat sini pukul 6 dah nuntut ilmu. 2 jam tu. Macam-macam boleh tu. Perjalanan dia nak ke masjid tu. Itu kalau nahu lah. Tu buat nahu lah kan. Kalau tengok adab, time dalam masjid, wudu, Kan. boleh tengok fiqh, solat boleh tengok fiqh. Nampak dia kat situ. Dia kiranya setiap waktu tu cuba untuk dapatkan ilmu. Betul. Yelah, dia bukan macam mana kalau nak bagus ni, kena setiap masa lah buat. Kan? Macam alah, apa-apa benda pun kita buat, kalau kita repetition is key kan. Orang kata practice makes perfect kan? Practice make perfect. Kita banyak setiap masa buat benda tu kan. Tak ada 2 jam. Dia bukan macam tu. Kalau nak bagus lah, kalau sekadar nak habiskan silibus ni, sehari 2 jam lah. Beza orang belajar habiskan silibus dengan orang yang belajar memang nak benda tu, nak suatu ilmu tu lah, apa-apa ilmu ni. Kan nampak bezanya dah apa yang dia dapat dan apa yang dia boleh keluarkan. Faham tak? Kiranya dari segi pemahaman dia akan nampak beza. Budak-budak universiti memang boleh nampak lah. Kalau budak-budak universiti. Budak universiti, kita tak kata budak universiti tu kan. Tak, kiranya boleh kalau bukan, kiranya kalau orang-orang yang belajar di tahap universiti kan, semua orang boleh nampak lah orang yang pemahaman dia kuat dan pemahaman dia yang kurang lah. Kita boleh nampak di situ macam mana dia tangkap pemahaman dia. Sebab kalau dia belajar memang untuk silibus, apa contoh lecturer kata okey yang ini masuk periksa ataupun yang ini yang apa kita akan cover sampai silibus ni je. Jadi dari segi pemahaman dia akan sampai part tu je lah silibus yang tu. Kalau dia keluar sikit, tanya sikit soalan yang macam lain sikit daripada tu, dia tak dapat counter lah, tak dapat nak perjelaskan lagi. Macam tu lah. Boleh tambah baik lah. Tambah baik. Bukan kita kata tak bagus kan. Tak. Bukan kata budak universiti ni tak. Itu nak katanya kita dia bagi pengalaman kita lah kan. Pengalaman masa masuk universiti. Masa masuk universiti walaupun tak lama kan. Aku tak habis masuk universiti. Penulis kata Al-Imam An-Nawawi disebutkan bahawa beliau pernah dalam masa selama 2 tahun tidak pernah sengaja membaringkan dirinya di tempat tidur, iaitu hanya tidur apabila tertidur. Kalau tertidur barulah dia tidur. Tak tertidur, tak tidur lah. Sebelum boleh dia tak baring dengan sengaja lah. Sebab kalau baring ni confirm baring ni confirm malas sebenarnya. Macam baca buku kan. Bila baca buku macam ni kan. Tak boleh. Macam ni mata berat tau. Tak boleh. Dia kena baca buku kena duduk. Serius. Kalau nak belajar jangan baring. Nak baca buku baring ni letih. Sebab letih tahan. Letih tahan mata. Sebab tu kita baca macam ni. Baca duduk. Sebab tu pun kita buat recording. Boleh dengar dalam kereta. Tak pergi kerja jam kan. Pergi balik. Alah 40. Fungsi kita buat recording tak ada video tak ni. Tak ada video untuk orang dengar bila masa. Kiranya kalau tengok video ni, biasa kalau ada video pun kalau macam diskusi macam sembang-sembang macam ni orang tak tengok video pun. Aku pun kalau daurah-daurah aku ambil audio je. Biasa lah aku pun kalau cakap YouTube kan, dekat YouTube pun macam tengok ada daurah ke atau apa-apa tazkirah pun. Aku bukan tengok video pun, biasa akan sambil kita mungkin ada buat benda lain kan. Sambil tu dengar macam dulu waktu kerja kan. Buka siap-siapkan prep semua, memang sambil tu dengar lah. Tak ada pun tengok video dia. Kita jimatkan masa. Masa editing. Jimatkan masa editing. Yalah, masa editing satu memori lagi satu. Memori pun besar. Kalau video memori besar. Kita pun equipment masih belum maju. Equipment masih belum maju.
Ni tunggu subscriber ni. Subscriber dah banyak, nanti ada lah. Kamera canggih. Tapi An-Nawawi kan dia memang legend lah. Ulama, legend boleh lah. kata ulama besar Syafi'i. Tak, memang legend lah. Dia punya style tu. Dia meninggal muda. Tak kahwin. Tak kahwin lah. Dia tak kahwin, meninggal muda. Tapi kitab dia kan, Kan banyak kan. Hadis 40 tu siapa tak kenal hadis 40 Nawawi. Boleh kata setiap kitab dia tu memang well known lah. Riyadhus Salihin siapa tak kenal Riyadhus Salihin. Majmu' siapa tak kenal Majmu'. Apa yang kau pernah cakap dulu, apa seorang ulama kata, tak lengkap satu pustakaan kalau tak ada Riyadhus Salihin, macam tu lah. Tak lengkap. Kalau kita kumpul buku kan, buat koleksi buku tak ada Riyadhus Salihin, Cacat. tempang. Aduh, kena ada kat ni. Walaupun almari kecil rumah. Kena ada. Hadis 40 Riyadhus Salihin kena ada. Hadis 40 ada lah. Okay. Al-Azkar Nawawi kan. Hmm. Siapa yang tak kenal buku-buku Nawawi ni? Tapi meninggal muda. Kira walaupun meninggal waktu muda, umur berapa pula ni 40 lebih. 40 lebih lah. Kira ada dia gunakan masa hidup dia tu. tak pernah membazir sampai Buat kitab bukan sekejap. kan. Majmu' tu tebal tu. Mesti perlukan al-majmu' kan dia. Syarah Sahih Muslim. Mesti perlukan rujukan semua. Majmu' tu satu dah. Majmu' Syarah Muhazzab tu satu dah. Syarah Sahih Muslim tu satu lagi. Ya betul lah. Lain Syarah Muhazzab kan. Lain macam tu. Jangan main-main tu. Setiap masa muda dia, bukan masa muda, setiap masa hidup dia tu memang tak bazir lah. Dia tak bazir lah. An-Nawawi, like, ada cerita An-Nawawi sampai makan pun adik dia suap. Sebab nak baca buku kan, dia nak baca buku nganga je lah. Oi. Dia, Yalah, dia tak kahwin kan. Kalau dia kahwin, isteri je suap kan. Tapi isteri suap lah. Pun bila ada isteri ni kena ada masa dengan isteri lah kan. Mungkin sebab tu lah. Tak sempat nak ada isteri. Pun dia ceritakan kalau dia pergi tandas, adik dia tolong baca kitab. Lepas tu okay, so kalau kita nak nak jadi macam Imam Nawawi, akhirnya buatlah apa yang dia buat. Boleh. Sanggup tak sanggup lah. Setiap masa membaca. Setiap masa tu tak pernah tidur kecuali tertidur. Dia orang Arab. Di tak kira kalau nak baca Arab. Macam kita ni kalau tak perlulah kita baca buku Arabnya. Dan je kita bacalah buku-buku yang bahasa Melayu lah. Baca lah. Tak adalah kita kata nak ikut Nawawi tu baca buku bahasa Arab. Tak lah, mampu baca tak faham lah. Boleh kata legend lah. Imam Nawawi ni memang legend lah. Kata penulis Syekh Masyhur Hasan Salman, pernah ditanya, Syekh Masyhur Hasan Salman ni anak murid Al-Albani. Nama Al-Albani Syekh Masyhur Hasan Salman pernah ditanya bagaimana Syekh menguruskan waktu dalam belajar. Syekh menjawab, saya tidak mempunyai jadual waktu belajar kerana setiap saat saya belajar. Nampak tu? Nampak tak kat situ? Tak payah ada jadual lah. Tak payah ada jadual. Sebab setiap masa dia belajar dia tak jadual apa kan. Sepanjang masa belajar, jadual apa lagi? Itu je lah. Macam mana orang yang sepanjang masa belajar ni, macam mana dia boleh apa lagi Aduh, memang contribute atau diserahkan segala-galanya untuk belajar lah. Untuk ilmu. Dia satu lah. Untuk ilmu ni banyak, ada membaca, ada pergi belajar dengan orang kan. Dia satu lah kena ada. Buku kena bawa lah. Tu. Langkah pertama. Ini buku pun tak bawa, macam mana nak baca? Langkah pertama, ke mana-mana bawa buku. Ya. Tak susah, dalam PDF, download PDF boleh. PDF Tapi kena airplane mode lah kalau nak baca. Kalau baca ada internet ni, itu kekurangan bila guna yang teknologi. Gangguan. Itu kekurangan kalau guna
telefon pintar ni lah. Kena airplane mode. Kalau tak baca Zring. baca satu perengan, Keluar noti. lepas tu baca muka. Tengok cerita parlimen, tengok cerita tabung haji punya krisis, macam-macam lah. Kata penulis ada dua golongan yang tidak pernah puas, iaitu penuntut ilmu agama dan pencinta dunia. Hadis riwayat Al-Hakim disahihkan oleh Al-Albani. Dua muka, dua sisi yang kontra lah. Kontra. Untuk ilmu, Ialah ilmu agama ni ilmu berkata agama akhirat. dengan pencinta dunia. Dunia dengan ilmu agama ni tak habis. Ya. Dia tak habis. Sebab tu tak pernah puas. Dia kalau bukan dunia, bukan maksudnya dunia ni takkan tamat lah bukan kan. dunia ni. Maksudnya dari segi Harta dunia ni. pangkat. Kalau nak mencari harta dunia ni tak takkan bila pernah puas habisnya. lah. Takkan pernah puas lah. Apa baru-baru ni adalah member ni dia timbulkan billionaire, keperluan billionaire. Keperluan. Patut tak seseorang tu jadi billionaire? Oh, okey. Lepas tu? Kalau kita tengok kan, beza antara million dengan billion. Okey, million dia jutawan. Juta dengan billion, kan? Kalau kita kira 1 juta saat 1 juta saat? ialah 11 hari. Ya ke? Okay. 1 juta saat ialah 11 hari. 1 bilion saat agak-agak berapa? 11 hari kalau 1 bilion saat 32 tahun. oh ya. Uish, jauh yang beza. Dia punya ratio daripada kau millionaire pergi billionaire 32 tahun eh. Sangat dahsyat. Orang paling kaya kat dunia sekarang Jeff Bezos. Oh, dia benar kaya. Jeff Bezos, pengarah Amazon, Oh, kan, okey. owner Amazon. Sehari dia dapat income dia sehari 256 juta sehari. Billionaire. Income dia kan income syarikat. Income dia. Dia buat ada hari tu dia buat sumbangan kepada untuk organisasi apa aku lupa dah. 100 juta. Dia punya income sehari 256 juta. Sumbangan dia tu untuk separuh daripada income dia sehari. Sehari. Ada dekat Amerika dia ada satu perbincangan yang perbincangan yang agak dahsyat lah. Adakah bermoral seseorang tu jadi billionaire? Kebanyakan yang kata tak moral lah. Kenapa? Billionaire ni banyak tau. Billionaire ni 1000 millionaire. Yalah. Macam mana kau boleh sampai billionaire? Kan. Bila kau ada 1 billion, macam mana kau boleh sampai ada 1 billion? Macam mana boleh dapat dari source dia kan? Jeff Bezos ni puluh-puluh bilion tau. Macam mana kau boleh ada 1 billion? Bila kau ada 1 billion, macam mana nak cakap dekat Amerika lah, negara dia orang miskin banyak. Masih lagi ada masalah kemiskinan. Homeless memang banyak. Homeless, geladangan kan, apa lagi, tak cukup makan, kan banyak masalah ni. Tapi macam mana kau boleh ada 1 bilion? Maksudnya tak ada, kau tak membantu langsung lah. Tak membantu masyarakat, duit yang kau ada tak menyumbang kepada Pembangunan ekonomi yang orang susah ni. Pembaikan masyarakat tak. Dia punya statistik dekat Amerika lah 26 bilion Ada 26 bilion kat US ada 26 bilion Kekayaan 26 bilion ni bersamaan dengan 3.8 juta orang paling miskin punya kekayaan. Macam mana? Okay. 26 bilion. Top 26 tu, Ha? dia punya aset
kan. Keseluruhan. Keseluruhan aset 26 orang ni gabungkan sama dengan kita gabungkan 3.8 juta yang paling bawah sekali. Nampak tak kat situ? Ha. Kalaulah ada billionaire, apalah sangat 10,000. Kapitalis. Biasa kapitalis lah yang Ya, ada kapitalis billionaire lah ni. macam call macam tu kan. Kalau kau ada kapitalis. 1 bilion, apalah sangat 10,000 kau sumbang kat orang. Tak kemik tak 1 bilion tu kau bagi 10,000. Lagi Jeff Bezos 256 juta sehari. Tak kemik tak 10,000 kau bagi orang. Nampak? Ini satu krisis moral yang terjadi kat satu benda yang dibincangkan secara hangat dekat US. Sekarang. Moral tak bila seseorang tu, adakah jadi billionaire ni sesuatu yang bermoral? Ada orang kata mestilah dia orang boleh membantu masyarakat. Sebab dia orang jadi billionaire lah masyarakat perlu dibantu. Faham tak? Sebabnya macam sistem dia orang kan, yang kaya akan terus kaya, yang miskin tetap miskin lah. Sebab dia orang jadi billionaire, masyarakat perlu dibantu. Bukan masyarakat perlu dibantu so dia orang jadi billionaire. Dia orang jadi billionaire untuk bantu masyarakat, tak. Dia orang jadi billionaire ni masyarakat perlu dibantu ni sebab dia orang jadi billionaire. Kalau dia orang tak jadi billionaire, Daripada mana masyarakat tak daripada boleh mana dia bantu. dapat duit tu kalau bukan daripada Daripada orang bawa yang kurang duit lah dia. duit Yang mana ni, dia saut duit tu kan. duit ni dia Tentu kira ikut circulation kan. Kan circulation negara. Kitaran duit. Dia tak boleh lebih. Yalah. Kan? Kalau lebih inflasi kan. Maknanya kalau ada yang dapat lebih tu kira ada yang sisi dapat lebih tu, maknanya yang kat sini akan kurang, maknanya dia tarik. Yang tu kan. Dalam negara, contoh dalam negara cuma ada 1 bilion. Kan? 1 bilion saja. Kalau dia tak ada lebih. Kalau kau ada 1 bilion tu maksudnya orang lain tak ada. Yang tu lah kiranya. Betul lah. Dia bukan Kalau lebih jadi inflasi, kalau kurang jadi deflasi. jadi terbalik. Apa krisis ekonomi. Aku lupa lah ni Inflasi deflasi lah, tertukar yang masa satu lah. Ni Kira macam tu lah. pencinta dunia ni kan. Tak sebut 1 bilion. Apa yang kau nak buat kalau kau aku tanya kau sekarang, kalau kau ada 10,000, kau nak buat apa? Bayar hutang dulu. Bayar hutang. Kalau ada 1 juta lah, kalau kau millionaire sekarang, apa kau nak buat? Apa kau nak buat dengan 1 juta ni? Tanya Banyak kau. benda boleh buat. Yelah, tapi apa kau nak buat? Kalau aku lah. Okay, bayar hutang. Okay. Hari first dapat 1 juta. Ni cerita 1 juta sehari lah, berangan lah kan. 1 juta sehari. Hari first kau bayar hutang. Kau beli apa yang kau nak, kereta, rumah, bagai-bagai apa semua. Esok dapat 1 juta lagi, kau nak beli apa? Tahu. Lusa dapat 1 juta lagi. Lepas tu dapat 1 juta lagi. 1 juta. Kau nak buat apa? Kan. Member ni 256 juta sehari. Apa dia nak buat? Melain Dia nak makan apa? hanya kumpul lah kan. Dia ngumpul lah. Dia nak makan apa? Apalah sangat 10,000 tu bagi kat orang. Kos nak selesaikan isu gelandangan dekat US 20 bilion. Jeff Bezos ni 40 bilion. Dia sendiri boleh selesaikan masalah gelandangan ni. Tapi dia tak selesaikan. Takkan nak kata bermurah. Cinta dunia kan. Kalau kita pun fikir 1 juta, apa aku nak buat dengan 1 juta? Tak tahu. 2-3 hari dapat 1 juta, tak tahu dah nak buat apa. Tapi itulah orang kata makin banyak dapat, makin banyak habis. Kan. Mestinya. Kata penulis, nasihat Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, wahai saudaraku, kamu tidak akan meraih ilmu melainkan dengan 6 perkara.
ku kabarkan kepadamu dengan jelas. Nombor 1, kecerdasan. Nombor 2, kemahuan yang kuat. Nombor 3, bersungguh-sungguh. Nombor 4, bekalan yang cukup. Nombor 5, bimbingan guru. Nombor 6, waktu yang lama. Tak ada 6 ni, payahlah. Tak dapat. Tak dapat lah. Susah. Bagi tu Imam Syafi'i kata, dia kata kamu tidak akan meraih ilmu lah, kita tak akan dapat lah ilmu tu. Waktu yang lama tu. Menuntut ilmu memang lama menuntut ilmu. Tak ilmu memang lama. Tak ada lah istilah 4 tahun belajar degree. Itu mesti menuntut ilmu, tapi itu ada permulaan. Beginner lagi lah. Kita kata beginner lagi. Lain lah An-Nawawi. Dia punya 4 tahun tak sama kita punya 4 tahun. Betul. Mungkin 4 tahun kita macam mana buat ratio 4 tahun dia memang 4 tahun full ilmu. Kita punya 4 tahun mungkin 2 tahun 2 je. tahun je. 2 tahun je tu yang menuntut ilmu Itu pun untung dah 2 tahun. Alhamdulillah. Setengah hari, setiap hari tu setengah hari kita peruntukkan untuk ilmu. Belum kira Sabtu Ahad. Dia Sabtu Ahad tak ada kelas kan. Universiti Malaysia ni Sabtu Ahad tak ada kelas. Setengah-setengah ada. Setengah-setengah lah. Kebiasaannya tak ada. Itu pun untung kalau 2 tahun. 4 tahun belajar, 2 tahun memang betul-betul untuk ilmu. Itu memang untung lah. Belum kira makan, belum kira tengok movie, belum kira exam. Exam paling seronok saya tengok movie. Patutnya exam tu untuk lebih menuntut ilmu. Patutnya untuk revision semua kan, menuntut ilmu. Tak, bukan. Tak. Masuk untuk exam. Tak. Tengok ayah, tengok movie. Pinjam hadis. Aku teringat masa dekat Ediza. Esok exam tengok di luar Ali. Bilik untuk 2 orang, kita orang kumpul sampai belah-belah orang tengok di luar Ali dekat skrin laptop kecil je. Waduh. Waktu exam yang sepatutnya menuntut ilmu lagi tu kan, buat revision. Aduh. Macam-macam. Tapi tak semualah. Mungkin tak semualah. Ada yang bagus, kita tahu. Yang popular tu mungkin tak. Ke popular yang ke popular yang menuntut ilmu. Orang kata for flat ni yang kepala biasa. Orang katalah, aku tak tahu. Aduh. Sebab tengok meme dekat internet ni, for meme flat pasal, ni yang kepala. Meme yang pasal exam tu kan. For flat ni yang tidur, for flat ni yang main game. Dia tunjuk pointer semua. Yang beria belajar 2 lebih je. Yang main game 3, yang tidur 4. Aduh. Kata penulis seterusnya, ada sebuah kisah yang menarik yang dibawakan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala yang boleh kita jadikan motivasi buat semua penuntut ilmu. Kisahnya seperti berikut. Ar-Razi berkata, aku pernah mendengar Ali bin Ahmad Al-Khawarizmi menyatakan bahawa beliau pernah mendengar bahawa Abdul Rahman bin Abu Hatim bercerita, kami pernah berada di Mesir selama 7 bulan dan kami tidak pernah menyantap makanan berkuah pada setiap waktu pagi. Kami menghadiri majlis ilmu para syekh, sedangkan pada malam hari kami menyalin pelajaran dan memahamkannya kembali. Pada suatu hari, aku bersama sahabatku ingin menemui seorang guru. Namun di tengah perjalanan ada yang mengatakan bahawa syekh sedang sakit. Lalu di tengah perjalanan kami melihat ikan yang menarik perhatian kami. Kami pun membelinya. Ketika tiba di rumah, ternyata waktu majlis ilmu yang lain sampai lagi, sehingga kami belum sempat untuk memasak ikan yang dibeli tadi. Kami pun langsung pergi dan bergegas ke majlis ilmu tersebut. Demikianlah berlangsung majlis ilmu tersebut selama 3 hari. Setelah kembali, akhirnya ikan yang kami beli itu membusuk. Lalu kami memakannya dalam keadaan mentah, kerana pada saat itu kami sudah tidak sempat lagi untuk memberikan kepada seseorang untuk membakarnya. Kemudian Abdul Rahman bin Abu Hatim berkata, La yustata'ul ilmu birahatil jasad. Ilmu agama yang itu tidak akan dapat diraih dengan badan yang bersenang lenang dan bersantai-santai. Syiar A'lamin Nubala. Sampai tak sempat makan. Nak makan ikan bakar pun tak sempat.
Tangguh. kita orang belajar sekarang kambing bakar seminggu sekali. Apa? Bukan kata tak boleh makan, kambing bakar. Ini nak kira kesungguhan orang lah ceritanya dari segi motivasi lah. Kalau Dulu macam lain, dulu lain kan. kalau macam sekarang, kalau contoh kat you dulu, waktu lunch tu sebelum mula kelas, tak habis makan lagi. Ui, dah nak masuk kelas dah. Kita habiskan makan dulu, tak payah bazir. Kita habiskan makan dulu, tak payah bazir. Jadi masuk kelas lambat. Segera lambat. Kata penulis, wahai penuntut ilmu, inilah kisah daripada ulama terdahulu. Sebagai motivasi bagi kita saat ini, beberapa faedah yang boleh kita ambil daripada kisah tersebut ialah seorang penuntut ilmu hendaklah bijak dalam menguruskan masa di antara urusan dunia dan urusan agama. Nombor 2, setiap orang tidak akan terlepas daripada urusan dunia untuk mencari nafkah dan bekal. Namun mereka juga mempunyai kewajipan untuk mempelajari agama. Ni yang kebanyakan orang lepas ni. Salah balance. Kerja tak ingat pun. Bukan kata kerja tu salah, tapi kerja in excess. Excessively. Excessively. Apa-apa benda pun kalau dia berlebihan tak bagus. Dia Islam ni dia moderate. Apa? Moderate, dia kira balance. Dia tak nak kurang, tak nak lebih. Apa-apa dalam apa-apa kategori pun. Segi agama ataupun segi even beramal pun kan. Amal ibadat pun tak boleh berlebih dalam beramal ibadat kan. Sebab tu ada waktu macam semayang kan, macam solat ada waktu haram solat. Dia tak boleh sepanjang masa. Dia ada waktu-waktu haram dia. Kira macam okay, stop dulu, relax dulu. Relax dulu. Kau relax dulu, kau buat benda lain dulu. Nanti nak solat semangat tu lain kan. Kalau kita terus je, kita jadi robot tau. Kita tak ada feeling buat benda tu. Betul. Dia betul. Tapi itulah orang sekarang kan. Tak apa, kita kerja dulu, nanti kaya kita belajar lah. Bila kaya? Kaya tu apa definisi kau kaya? Mungkin tahun ni definisi kaya kau 5,000, gaji 5,000 sebulan. Tahun depan bila dah lain pula situasi ekonomi semua, dah lain-lain dah jadi. Even sekarang pun B40 dah menurun kan. Ya ke? Dah meningkat. Dah meningkat dia punya taraf dia. B40. Dah tak kira macam mungkin dulu 2,400 tu dah kira naik lah. Kira M 40 sekarang kan. setahu aku B40 dah 2,000 kot. 2,000 sekarang kan B40. 2,000 B40 Kita semua B40 lah nampaknya. Sangat-sangat B40. Sangat-sangat B40. 2,000 tu tak nampak lah. Tak pernah sepanjang aku je dapat 2,000. Tak pernah lagi. Saya cakap 2 bulan kerja lah dapat 2,000. 2 bulan kerja okey dapat. Betul. 2 bulan kerja dapat 2,000. Kalau sebulan dapat 2,000 tak pernah lagi. Sebulan dapat 2,000 tak pernah lagi. Career aku tak pernah sampai 2,000 lagi. Dan pun bila nak tunggu tua? Apa yakin kau jadi tua? Apa kau punya jaminan kau akan hidup sampai tua? So dengarlah kita punya sembang buku ni. Nampak nak promote ni, jauh punya pergi, masuk balik nak promote kan. Dengarlah kan. Pagi-pagi jam tu, daripada dengar lagu, feeling-feeling, ingat ingat kekasih lama. Dengarlah sejam je kan. Sekejap. Tak lama pun. Balik kerja, dengarlah sekejap. Lepas tu jangan lupa subscribe. Itu je. Tak adalah kita, bukan kita nak kata kita yang kita buat ni majlis ilmu, tak ada. Bukan. Paling-paling dengar lah. Paling buku ni yang ilmu. Buku ni. Yalah, kita dengar apa yang buku ni cerita lah. Nak baca buku sendiri tak sempat. Kan, bila nak baca balik dah baring. Bila dah baring dah. Dah baring dah malas, dah ngantuk. Yang kita sembang-sembang ni tak payah dengar, tak apa. Kan, dengar apa yang penulis tulis dalam buku. Kata beliau nombor 3, waktu sangat berharga.
Lebih-lebih lagi buat seorang penuntut ilmu. Jangan sia-siakan waktu walau sesaat pun untuk digunakan menuntut ilmu, beramal dan berdakwah. Waktu jam, orang tunggu LRT, orang yang naik pengangkutan awam tunggu pengangkutan awam. Oh, tu pun sempat baca buku kan. Serius memang sempat. Tu Aku sempat, memang pengalaman menunggu LRT ke apa-apa jenis untuk awal memang pengalaman banyak lah. Sempat. Sangat-sangat sempat. Boleh. Cuma mungkin tak fokus lah. Ramai banyak kejadian sekeliling kan. Betul lah. Itu fungsinya dari segi dengar saja. Sebab kalau macam Masuk balik situ. sambil menunggu ni sambil menunggu ni kalau membaca ataupun tengok video macam kadang mengganggu orang atau kita macam tak selesa bila kita tengok video orang macam orang akan tengok sekalian tu kadang kita pun tak selesa. Jadi kita ambil apa inisiatif yang audio saja. Macam tu lah. Jadi kalau orang tengok sekali tu kan, kalau mungkin lah lepas ni kita akan buat video kan. Kalau orang tengok sekali tu suruh dia buka kat dia punya telefon. Suruh dia subscribe juga. Masuk lagi. Boleh. Kata penulis nombor 4, di saat kita berada di sekeliling ahli ilmu, maka manfaatkanlah masa-masa tersebut untuk menuntut ilmu dengannya. Sebagai contoh bagi pelajar-pelajar yang mempunyai peluang belajar di luar negara seperti Universiti Madinah, maka manfaatkanlah waktu-waktu tersebut untuk menimba ilmu daripada para masyayikh di sana, kerana jika kita kembali ke negara sendiri, agak susah bagi kita hendak mendapatkan majlis ilmu seperti di sana. Betul? Macam dekat apa Masjid Nabawi yang aku kadang tengoklah video-video ataupun tak gambar banyak majlis kan. Kamar dia besar je. Dia ada tiang-tiang. Tiang kan. Setiap tiang tu macam ada kelompok-kelompok orang belajar sendiri. Pergilah. Jangan tunggu kelas je. Pergilah yang tu juga. Kan? Kelas ni dia ada silibus. Pun silibus tu mestilah dia dah kira bagus tak bagus kan. Tapi tambahan. Kita tambah Kalau lah. yang kuliah tu dalam majlis-majlis yang tu kira dari segi kefahaman lebih. Dia syarah pun tu. Syarah kan. Kata beliau nombor 5, ilmu agama tidak dapat diraih dengan badan yang bersenang lenang atau bersantai-santai. Jika seluruh kemampuan yang kita curahkan untuk belajar Islam belum tentu menjamin kita boleh meraih semua ilmu, ini kan pula apabila kita hanya mencurahkan separuh tenaga atau kurang daripada itu. Ilmu sangat luas lah. Kalau hidup ni kita belajar, kita fokus untuk belajar saja pun belum tentu kita dapat semua. Belum tentu dapat semua. Kalau kita tak curahkan, kita tak fokuskan hidup kita untuk belajar lagilah. Berapa dah sangat aku dah dapat. Tapi kalau tak mampu semua pun jangan tinggal langsung. Jangan tinggal lah maksud dia. Jangan tinggal langsung. Kalau buat sekerat, kalau apa tak nak apa fokus tu separuh, tak apalah buat je juga. Kalau boleh setengah jam sehari tu buat biar, juga, tak biar apalah. konsisten kan. Untuk ilmu. Kalau boleh sejam sehari tu konsisten. Kalau boleh dengar video ni je pun boleh. Selik kat lagi. Kata penulis nombor 6, setiap orang beriman atau seorang penuntut ilmu agama pasti akan mendapat ujian dan cubaan dalam hidupnya. Seperti kisah di atas, mereka mendapati ujian hingga memakan ikan yang busuk kerana tidak ada makanan yang lain dan juga kerana mereka sangat sibuk dalam menuntut ilmu. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita waktu yang lapang dan bermanfaat agar sentiasa dalam melakukan ketaatan kepadanya dengan belajar Islam sehingga diwafatkan olehnya. Kadang nak pergi belajar hujan. Tapi hujan pun tak sepatutnya jadi alasan. Boleh video call lah sekarang. Ya betul. Video call boleh. Video call boleh. Apa lagi? Live stream boleh. Mungkinlah internet tak laju kan, tapi dalam sekat-sekat tu adalah mungkin dapatlah 2-3 point. 2-3 point jadilah. Mungkin 2-3 point 2-3 point tu yang barokatnya. Lekat sampai ke mati. 2-3 point tu yang boleh konsisten. Apa salahnya? Macam Ustaz apa Ustaz Idrus Ali Syed Idrus. Aku dah tertukang Idrus Ramli. Idrus Ramli orang lain. Orang lain lah. Orang lain. Idrus Ali. Ustaz Idrus Ali selalu sebut waktu motivasi ceramah motivasi dia. Kalau pergi majlis ilmu tu dapat sikit pun jadilah. Tak dapat semua, dapat sikit pun jadilah. Jadi duduk.
je duduk kan. Paling-paling dapat naungan malaikat. Ha. Kan. Dapat doa. Tidur pun tak apa. Tahu. Kan. Hadis tu kata tidur walaupun tidur. Walaupun tidur. Walaupun orang lalu. Boleh lah kan. Kalau orang lalu pun dapat, Kalau orang lalu pun dapat. yang duduk tidur Yang tak fokus takkanlah sama kan. tak sama. Takkan sama dengan orang yang lalu saja. Mesti lebih. Kesungguhan tu membezakan kan. Kesungguhan, keadaan, konteks tu Oi, berbeza. masuk pula dengan tajuk kesungguhan. Ayolah fokus, kena fokus. Fokus. Kita yang buat ni pun kena fokus. Kan? Sebab tu dah 45 minit. Habis satu tajuk tadi. Satu nasihat. Habis nasihat keempat. Empat. Depan kita sambung nasihat kelima. Menjauhkan diri daripada maksiat. Benda yang klise tapi penting. Klise kira Klise. Tapi penting. Betul lah klise. Tapi Benda klise. alah semua dalam ni klise lah. Sungguh-sungguh. Yelah, memanglah. Tapi nak tengok apa dia cakap kan. Apa yang dia Yelah, dia klise tapi biasa benda klise ni yang penting. kan. Orang kadang ignore benda-benda yang klise ni. Kenapa tak boleh buat dosa? Nanti Allah marah. Oh, jawapan klise. Memanglah, tapi Allah marah tu dahsyat tu. Nak jawab apa lagi kan. Kalau Allah marah tu apa lagi kau, ancaman apa lagi kau nak kalau Allah marah ni? Dia nak juga ancaman yang rare-rare. Kau nak jadi macam cerita apa? Tanah kubur Indonesia tu. Ha? Masuk mesin simen lah. Aduh. Cover Mastika punya ni. Punya poster muka depan. Nak apa lagi kalau Allah marah ni, itulah ancaman yang paling besar sekali lah. Kau nak sapu marah? Jangan buat maksiat, dosa. Yeah. Habis tak apa dah berdosa. Habis, kalau berdosa tu pun kau tak takut, kau nak jawapan apa lagi? Semua klise. Tapi yang klise ni yang penting. Cukup sampai situ. Minggu depan kita sambung lagi. Jangan lupa like. Jangan lupa masuk lagi kan. Masuk lagi. Jangan lupa kalau rasa diskusi yang sembang kali ni bermanfaat, best. Bermanfaat, bolehlah like dan share dengan siapa-siapa saja. Share dengan yang member kan. Kalau yang buat carpool tu, tahu tak carpool? Tahu? Kongsi-kongsi kereta pergi kerja. Buka lah. Kalau ada 4 orang subscribe, okey juga. Okey aku. Betul 4 orang lagi bagi 4 orang lagi 4 orang bagi 4 orang. MLM ni, MLM. Oh, MLM. Silakan. Like, share, subscribe. Subscribe untuk dapatkan lagi konten-konten yang konten-konten. Kita banyak ni dah planning konten ni. planning banyak. Planning banyak. Dan tulis dah. Action belum? Action belum. InsyaAllah cuba. Kalau ada idea konten apa yang boleh kita orang buat, boleh lah komen di bawah. Komen. Kalau ada teguran, Salah fakta, kritikan yang membina, boleh komen. Jangan viral kat orang. Viral kat kita orang. Viral kat kita orang dulu. Viral kat kita orang dulu. Kalau betul kita orang salah, mana tahu kita orang jemput bagi input ke apa. Kita jumpa kat kedai makan ke macam mana, boleh tengok muka sebelum face reveal kan. Like, share, komen, subscribe. Ingat 100 subscriber face reveal Q&A. Jangan lupa. Siapa bro? Siapa bro? Bro Zaha. Dengan share Syukri. Asal aku share. Bukan? Kau habis degree, aku tak habis. Degree aku aduh. Macam mana? Degree aku tak memuaskan. Sendiri tak memuaskan degree. Ini ciri penuntut ilmu kan. Tak pernah puas ni. Nampak tak situ? Bila dah grade lah baru rasa tak puas. Nampak tak situ? Tak memuaskan. Ciri-ciri syekh tu. Kalau nak beli buku, boleh beli dengan kita. Link pun ada kat bawah. Kita punya media-media sosial pun ada link dia dekat bawah. Cukup lah tu.
Oh, jangan lupa jaga SOP, Jaga SOP jaga jarak. Public, Please. please don't make it three digit. Don't make it 3 digit. Nanti kena lockdown. Nanti Ah. dah lockdown, Al Jazeera datang lagi. Al Jazeera datang lagi. Al Jazeera datang lagi, nanti ada lagi yang Ada lagi Raihan 2. Raihan 2. Ni kali bukan Raihan lah, Rabani. Robani. Tak ada kena dengan yang ahli kumpulan nasyid. Bukan ahli kumpulan nasyid tu. Bukan. Itu bukan cerita tu. Ini saja joking. Joking di malam hari. Selamat Hari Raya Haji. Selamat Hari Raya Aidiladha. Kita rilis Selamat ni. berkorban. Kita rilis ni hari raya. Alhamdulillah. Kita rilis hari raya. Selamat Hari Raya. Korban tu pun ikut SOP. Jangan langgar SOP. Dah rilis kan SOP korban. Dah sebagai dah. Tengoklah dekat laman web MKN tu, dapatkan update COVID dekat laman web MKN, KKM, New Facebook MSN. lah. MSN tak ada. Tak ada. MSN tak ada. Majlis Sukan Negara kan? Oh, itu Majlis Sukan Negara, silap. Kan? KKM, MKN. Itu MKN, aku tu MKN dengan MS. Majlis Keselamatan Negara, Kementerian Kesihatan Malaysia. Tengoklah live stream pengumuman Perdana Menteri, Menteri Kluster Keselamatan, Menteri Kesihatan, bukan Menteri Kesihatan tak cakap sangat. Kan? Ketua Pengarah Kesihatan. Ketua Pengarah Kesihatan tu. Apa? Datuk apa? Nur Hisham. Datuk Nur Hisham. Boleh tengok dekat dia punya Facebook. Dekat Telegram pun ada. Kan? Sangat banyak orang ni. update. SMS pun hari-hari dapat ni. Hari-hari keluar. Kita ni tak ada siapa nak mesej. Jadi Baca. MKN je lah yang mesej kita. Baca SMS. MKN dia tak WhatsApp, dia baca SMS. Baca SMS. Dia je lah yang mesej SMS kita. Okay. Cukup lah dulu. Minggu depan kita sambung lagi. Apa lagi nak cakap? Tak ada. Jangan lupa subscribe. Itu je lah. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.